Pada terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Triple Diamond, Kak Ina sebab dah memberi kepercayaan untuk menjadikan saya MC pada malam ni. Dan jujur saya sangat bersyukurlah sebab tak pernah terbayang pun akan dapat jadi MC. Okay, boleh ke kalau saya nak bercerita sikit? Oh ya. Share sebab Kak Ina pun tak kenal Wahyu. Cerita sikit tentang pengerusi MC kita. Okay, nama saya Nur Wahyuni Sahira binti Sukadi dan pada tahun ni saya berumur 18 tahun. Saya mula menjadi ahli Shuang Hu ni pada bulan Mac tahun ni. Dan tapi saya dah consume produk Shuang Hu ni sejak bulan Ogos tahun lepas. Jadi saya terpaksa postpone nak jadi ahli tu sebab umur lah, faktor umur tu. Alhamdulillah dah umur 18 tahun baru saya terus submit lah jadi ahli sebab saya rasa macam kalau buang masa kan lagi tak best lah pula kan. Dah 18 tahun dapat jadi ahli. Alhamdulillah. Panggil jemput rakan-rakan Wahyu untuk menjadi ahli sama-sama dengan Wahyu. InsyaAllah. Okay, kalau macam tu suara macam perlahan sangat lah. Saya punya tak berapa nak dengar. Hello? Ada ke? Ada. Ada. Dengar. Jelas. Saya punya kok yang problem. Kena pilih boleh ke tu? Okay, saya tanpa berlengah lagi. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Okay. Jadi tanpa kita membuang masa, saya persilakan testimoni pertama kita iaitu Cik Suraya. Dipersilakan. Saya pun ada. Saya ada kan? Sekejap saya screen tak saya guna slide. Saya tak. Boleh. Boleh. Lah screen. Macam mana nak share screen ni? Macam sebelum ni boleh je. Okay, screen. Okay. So boleh nampak Macam mana nak play ni? Boleh. Alamak. Okay. So jelas tak suara saya? Okay, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ina kena bagi peluang saya sekali lagi untuk memberikan testimoni bagi produk Shuang Hu yang saya sedang gunakan lah. So slide ni sebenarnya kita orang pernah present sebelum ni. So saya guna pakai semula. So mungkin ada antara tuan-tuan dan puan-puan merupakan orang baru yang baru join. So saya ulang semula lah testimoni apa yang berlaku. Sebenarnya ada banyak lagi testimoni tapi saya rasa saya ulang balik testimoni ni. Saya rasa saya bagi dalam awal tahun ni kot. Okey, testimoni saya, ini ada banyak testimoni dalam slide ni tapi saya fokus pada diri saya sendiri yang mana saya adalah merupakan seorang yang mempunyai masalah sembelit dan juga memang pernah ada cyst dalam rahim. Okey, yang mana doktor semasa cek buat ultrasound pernah macam kita nampak lah dalam ultrasound tu, dalam image tu memang ada cyst. Okay. So untuk masalah sembelit ni kalau nak tahu saya memang dah semenjak daripada remaja lagi. Okay, macam sekarang saya dah 44 tahun dan sampailah berkahwin sampailah beranak 3.
saya memang akan sentiasa ada masalah sembelit. Okey, tapi masa di waktu muda sembelit tu saya tak ambil kisah sangat. Sebab dia tak adalah nak mengganggu saya sangat. Tapi apabila saya dah start lahirkan anak ketiga melalui kaedah caesar, maksud dia pembedahan, saya rasa sembelit tu makin teruk. Maksud dia sembelit tu dia bawa efek yang sangat teruk. Satu, pada kulit memang biasalah bila perut kita tak berapa sihat, dia akan efek kita punya kulit. So saya akan sentiasa mengalami kulit kering, gatal, tak adalah sampai tahap eczema tapi gatal, jerawat naik dan sebagainya. Selain itu juga saya memang GERD ni dia satu perasaan di mana perut kita ni saya tak tahu nak cakap macam mana lah, macam kembung dia macam nak busung punya dia, apalagi gas terlalu banyak sampai kita akan sentiasa dapat rasa heartburn. So saya tak boleh nak makan benda-benda masam, walaupun sedikit masam ataupun minuman bergas, saya akan perut Suraya. Putus ni. nampak tak slide saya? Slide saya mana tadi? Itulah. Dah tak ada dah. Itu je tak ada. Sebab tiba-tiba dia kata recording, lepas record terus dia hilang slide. Sekejap. Saya ulang balik. Okey, saya bukan ulang lah, saya sambung. Okey, nampak Okey. Ada. Okey, so selepas tu juga saya ada radang usus. Yang ini memang betul-betul lah, memang radang usus ni sampai saya buat MRI dan sebagainya. Memang doktor dan lower intestine saya itu memang sentiasa bengkak. So bila sentiasa bengkak, susulan daripada sembelit lah sebenarnya. Susulan daripada sembelit, dia mengakibatkan usus saya keradangan. Dan sentiasa kata orang sakit lah maksud dia. Okay, lower abdomen saya tu sentiasa sakit. So sakit dia kalau nak tahu, dia seolah-olah sakit senggugut. Okay, macam kita rasa macam nak senggugut sepanjang hari, sepanjang masa. Walaupun bukan masa period kita rasa seperti senggugut juga. Okay. Dan okay, sis tadi saya dah maklumkan. Okay, and then saya pergi next slide. Jangan pula lagi. Okay. So saya mula makan produk Xuang Hu ni pada November 2020. Okay, 2020 saya dah start. Pada mula-mulanya saya hanya macam tumpang minum pada upline saya. Bukan tumpang tau, dia yang recommend kat saya, Puan Siti Mariam. So dia biasa akan bagi saya rasa, okay, you try kopi ni. Susulan Siti Mariam ni dah tahu saya ada masalah sembelit dan sebagainya. Dia cakap, cuba try kopi ni. Tapi saya ni seorang yang penakut pada kopi. Saya memang tak boleh nak minum kopi. So dia punya, saya punya paranoid tu pada kopi. Saya minum sikit kopi pun saya memang tak akan boleh membuang sampai 2-3 hari. Walaupun secawan kopi tu 2-3 hari memang tak boleh nak membuang. Macam tu. Saya dah anggap kopi tu sebagai... So saya cuba juga. So saya start dengan CEO Coffee. So mula-mula daripada dia cuba-cuba, and then bila saya rasa macam okey lah, saya try lah. Dia pujuk juga, saya dah start jadi member, and then saya dah start ambil kopi ni. So kadang-kadang dia depends, 2 hari atau 3 kali sehari. And then selepas daripada kopi tu, bila dah okey, bila saya rasa macam okey lah, saya punya pembuangan pun dah kira ada jadual, setiap hari saya membuang. Maksud dia, kalau saya lepas minum kopi, pagi-pagi benda pertama saya minum, saya akan minum CEO Coffee terlebih dahulu. Selepas tu saya akan rasa macam akan tunggulah dalam sejam lebih macam tu, saya akan pergi toilet. Okey, dengan sendirinya, tak payah tak ada paksaan dan sebagainya. Okey, dan selepas itu saya dah start pula ambil set sihat perut. Okey, jahe, soya protein dengan lactoberry. So sampailah ke sekarang So pagi sejam selepas kopi CEO. So biasanya ini pengganti sarapan. So sebab kadang-kadang kalau macam dekat office dulu, sampai office kita tak sempat sarapan, bawalah benda tu dalam punya paket-paket, dekat office baru kita bancu. Okay, so selepas tu kita nak bagi tahu lah healing crisis dia. Okay, healing crisis semasa kita ambil kopi CEO tu, saya terus terang lah, saya hampir give up sebenarnya sebab hampir 2 minggu 2 minggu, maksud dia lebih daripada 9 hari lah kalau nak tahu barulah saya dapat tengok, oh okey, so maksud dia baru saya sedar yang 2 minggu tu saya alami tu adalah healing crisis.
So hampir 2 minggu mengalami ketidakselesaan pada perut dan sistem pencernaan. So yang ini terus terang saya cakap, masa tu kadang dia hari saya akan diarrhea. Macam bukan diarrhea sebenarnya. Bukan juga purging. Dia macam nak membuang lah pula sampai 5 kali. Macam tu. Makan sikit nak membuang. Makan sikit nak membuang. Tak lama tu lepas tu hilang. Tak membuang-buang lagi pula. Mana pergi dah. Macam tu. So dia kumpul. So lepas tu bila kita punya perut dalam keadaan macam tu. Especially orang yang ada GERD macam saya ni. Emosi kita memang tidak akan stabil. Saya dah macam-macam fikir lah. Lepas tu saya akan sentiasa marah. Lepas tu saya call mak saya dekat kampung, saya kata kenapalah saya punya penyakit perut ni ulang-ulang. Kejap baik, kejap tak baik, kejap baik. So nak jumpa pakar lagi ke balik. Macam tu dah letih jumpa. Sebab kalau dia akan bagi ubat angin. You kena makan ubat angin sebelum makan. Lepas tu sebelum tidur you kena minum Lactol. Saya sampai ke tahap tu tahu, ambil Lactol sebelum tidur. Maksudnya Lactol ni sejenis cairan ataupun ubat lah, prescription daripada farmasi. You kena minum supaya besoknya you boleh membuang. Sampai doktor tu kata dia jamin sampai puan di akhir hayat puan bergantung pada Lactol ini. Sebab maksud dia teruk sangatlah saya punya sistem pencernaan tu. So saya macam cakap ulang lagi balik akan dapat ubat yang sama juga. Macam itulah. So masa tu memang berangin, sakit pada abdomen, sembelit kejap, diarrhea sekejap, berselang-seli. So memang emosi sangat-sangat tidak stabil. Tapi selepas 2 minggu, okey, saya bila dah dapat kesan positif yang macam saya cakap tadi, saya dah start membuang setiap hari, okey. Paling-paling pun kalau tak setiap hari, maksudnya selang sehari. Okey, kalau saya sekarang ni tengah kontrol makan sebab kita PKP kan. So sekarang saya makan buah-buahan je, makan sekali sehari. Of course lah kita tak akan membuang. Macam tu lah. So saya akan banyakkan minum kopi je, macam tu lah. So alhamdulillah, okey. Maksud saya walaupun saya tak membuang sehari, perut saya tak akan meragam. Sebab sebelum ini apabila tak membuang, saya akan mengalami angin yang teruk, GERD. So angin tu akan naik sampai atas, buat kita rasa pening dan sebagainya. So apabila dah dapat kesan positif tersebut, okey, saya dah semuanya in order. Belum lagi saya masuk cerita. Saya ni fokus pada isu sembelit saya dengan GERD yang berkaitan dengan perut lah, abdomen saya. Kalau soal period tu lain lagi juga. Yang itu pun ada juga testimoninya. Okey, so kesan positif ni apabila saya dah kata orang involve dengan Chuang Ho ni, saya dah tambahlah, maksudnya saya dah menambahkan produk-produk lain macam saya dah start ambil Lingzi. Okey, Lingzi ni memang banyak membantu untuk period cycle saya. Period cycle saya sebelum ni bukanlah nak kata tak teratur, memang setiap bulan datang, tapi kejap dia awal, kejap dia ujung. Tapi bila dengan ambil konsisten ambil Lingzi ni, so kita dah boleh predict dah. Okey, dan lepas tu alhamdulillah banyak kesan-kesan yang baik juga. Okey, teh lucun ni memang sangat baik ya tuan-tuan dan puan-puan. Misalnya kalau macam kita rasa nak demam, rasa nak selesma, okey, memang teh lucun ni saya akan bancu sampai 3 paket sekali, akan rendam. Kalau malas nak, sepatutnya yang lebih bagus kalau kita boilkan dia, kita masak dalam air, tapi kadang-kadang saya rendam, saya biarkan 40 minit baru saya minum. So memang demam panas badan tu akan kebah cepat. Ini tak ada tunggu lama, otomatik akan bagi turun you punya teh lucun tu. Itu saya dah memang tahu dah. Kalau saya macam nak pergi office rasa macam panas badan, nanti dekat tempat kita scan kita punya suhu tu nanti akan nampak tinggi. So biasanya apa saya buat, dalam kereta saya dah bawa teh lucun dah. Sepanjang perjalanan saya akan minum. Lepas tu sampai dalam office, temperature saya memang sangat 36.2, 36.3, 36.4. Macam tu maintain. Okay, walaupun pada masa tu cuaca agak panas. And then untuk ni pollen juga memang sangat bagus lah. Okay, pollen. So apa juga yang saya alami, keadaan kesihatan perut saya semakin baik. To be honest, sampai sekarang memang sangat baik. Pembuangan saya alhamdulillah sangat teratur. So saya tak perlu lagi nak pergi farmasi beli Lactol dengan ubat angin yang sekejap macam cakul tu, yang color hitam tu. Itu kena telan sebelum makan. Okey, lepas tu kencing lawas alhamdulillah. Hormon masih hadapi sedikit
ini dahululah, tapi sekarang okey dah. Untuk hormon saya memang dah okey alhamdulillah, dan badan alhamdulillah semakin bertenaga, kerana sebelum ini memang apa-apa jelah penyakit, tak semestinya sakit perut. Kita migraine pun kita akan lemah badan, kita apa ni pun kita akan lemah badan. So macam sekarang ni every day dengan usia saya ni saya boleh buat hiking, saya boleh zumba, saya boleh jogging setiap hari. Okey, melainkan hari inilah PKPD start, so saya banyak buat senaman dekat rumah lah. So apa yang saya nasihatkan, walaupun kita ambil produk kita tu sangat bagus, okey, tapi jangan lupa juga untuk banyakkan beriadah lah, banyakkan beriadah supaya kita keluar peluh, dan juga body kita sehat. Apa-apa nutrisi yang ada dalam barang yang kita ambil macam Lingzi ke kopi ke apa, dia cepat menyerap. Itu saja. Cuba macam, sebab maksud dia kita tak wasted lah, tak payahlah nak ambil macam banyak. Okey, sebab kita dah jarang sakit, sebab kita sehat. Okay, so itu saja daripada saya tak nak ambil banyak masa. So saya serahkan pada MC. Macam mana pula nak keluar ni tuan-tuan dan puan-puan? Boleh tak macam mana nak keluar? Saya dah. Okay. Okay, saya balik. Saya stop sharing. So itu sajalah. Sekian, terima kasih daripada saya. Baik, terima kasih kepada Puan Suraya telah memberi perkongsian yang sangat baik. Saya harap semua wanita yang menonton ni dapat banyak konsum pollen. Lepas tu teh lucun terutamanya dan juga Lingzi. Terima kasih. Baik, seterusnya tanpa melengahkan masa lagi, saya jemput Cikgu Atikah untuk memberikan testimoni. Dipersilakan. Terima kasih MC. Okey, lama tak bercakap ni. Berdebar juga sebab bukan murid. Ni semua orang yang otak-otak dah dalam ni. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri. Saya Atika, sepupulah kepada Kak Aslina, Kak Noraini. Okey. Dan sebenarnya saya pun dikenalkan dengan Syahur pun oleh Kak Ina. Saya masih ingat lagi masa tu saya study di UPSI dan kerap pergi rumah Kak Ina naik komuter. Dan masa itulah Kak Ina kenalkan saya dengan Chuang Ho. Dan kebetulan masa tu saya alami sakit telinga yang teruk lah ketika di UPSI. Jadi doktor ada bekalkan saya antibiotik, tapi antibiotik itu menyebabkan berat saya naik mendadak. Jadi masa tu Kak Ina bagi saya try kopi. Saya memang bukan seorang yang peminum kopi, bukan kafein, sebab bila saya minum kopi ataupun yang berkafein, saya akan sakit kepala yang sangat-sangat, yang teruk lah. Jadi memang saya bukan penggemar kopi. Tapi bila saya cuba kopi CEO, memanglah kita akan terima sakit kepala yang sangat tu. Tapi sebabkan Kak Ina bekalkan saya kopi setiap kali saya balik ke UPSI, jadi bila hari-hari kita minum kopi, secara automatik benda tu hilang sedikit demi sedikit. Okay, itulah macam mana saya berkenalan dengan Chuang Ho. Kalau nak cerita banyak ni, banyaklah. Tahun 2010 atau 2011 macam tu, sebenarnya dah lama saya berkenalan dengan Chuang Ho ni. Tapi untuk saya bukan serius yang buat bisnes, tapi saya makan untuk keluarga dan sekarang ni anak-anak saya lah. Okey, saya pun ada sediakan slide sebab saya ada beberapa testimoni berkenaan dengan orang yang terdekat dengan saya. Sekejap ya, saya share dulu. Okey, nampak ke ya? Nampak. Okey, ada. Inilah yang saya guna setiap hari sebenarnya. Saya laptop ini benda yang saya guna setiap hari. Kenapa saya ada gambar ni? Sebab bila kawan-kawan saya tanya atau datang rumah, diorang akan nampaklah produk ini atas meja saya lah setiap hari. Ada laptop berry, ada green tea dan juga ada CEO coffee. Okey, ini memang setiap hari anak-anak saya guna dan sekarang anak saya yang kedua pun menjadi penggemar kopi. Tak payah minta dah kopi, dia akan tahu mama nak kopi. Memang dia penggemar kopi. Berbeza sikit dengan abang dia. Okey, saya pergi testimoni yang pertama dulu.
Okay, ini mak saya. Mak saya ni lahir tahun 1905. Sorry lah slide saya tak cantik macam tadi. Saya buat ala-ala je. Tak apa. Mak saya ni lahir tahun 1955. Sekarang usia mak saya pun hampir 60 tahun ya. Sekejap baru nak kira. Betul, 66 tahun usia mak saya. Dan apa yang berlaku pada mak saya ni orang dia kecil, rendah. Okay. Masa pada tahun 2016, saya bawa mak saya pergi ke Sabah untuk sama-sama tinggal dengan saya untuk jaga baby yang kecil. Dan dapur rumah yang company sediakan tu tinggi. Memang sangat tinggi. Jadi mak saya ni rendah. Setiap kali masak, air minyak daripada kuali akan merecik. Kena muka, kena tangan, kena apa. Dan satu hari tu memang sangat-sangat teruk. Sampaikan hampir tangan sebab handphone saya dah bertukar. Sebenarnya saya memang ada gambar tu. Saya cari tak jumpa pula. Tangan ni habis kena minyak. Sebabnya kuali tu terbalik terkena tangan dia dan hampir kena mata ni lah sebelah sini. Yang ada di Sabah ketika itu hanyalah kopi dan juga green tea saja. Macam saya kata tadi, saya tak ada semua produk shampoo. Itu saja yang ada. Ikhtiar masa tu adalah, saya ingat lagi Kak Ina cakap kena minyak panas letak green tea. Jadi saya usahakan letak green tea memang, tapi saya campur dengan saya tak campur dengan air. Saya letak memang green tea pure teruslah. Memang tak ada basuh terus. Tapi alhamdulillah selepas 2 minggu kita nampak kesannya. Sejak itu saya rasa memang betul kena ada green tea sebagai first aid. Dan sampai sekarang memang green tea kena sentiasa ada. Itu yang pertama. Tahun 2016. Okay, ini bapa mentua saya. Okay. Pada tahun 2015. Okay. Saya kahwin, bapa mentua saya kencing manis dia sehingga 27 bacaan. 27 memang keadaan dia nak pitam, kemudian gelap mata, kemudian dia memang tak boleh stabil. Bila pergi ke emergency, doktor kata tinggi sangat. Apa usaha yang ada ketika tu? Memang saya bagi kopi, lactoberi, soya dan juga fiber. Okay. Dan alhamdulillah dalam tempoh beberapa jam, bacaan dia semakin turun tapi taklah banyak. Tapi apa yang boleh saya katakan, bila saya suruh bapa mentua saya konsum dia tu untuk setiap 4 jam, dia boleh keluar hari yang sama juga sebab bacaan dia makin turun. Jadi doktor izinkan sebab dia hanya di kecemasan. Keluarkan hari yang sama juga. Dan sampai sekarang saya masih bekalkan kopi yang 3 in 1 tu untuk bapa mentua saya teruskan. Akhirnya bapa mentua saya pun adalah penggemar kopi CEO juga. Okey, itu yang kedua. Inilah kenangan pahit untuk kami sekeluarga. Okey. Benda ni sangat-sangat terkesan sebabnya kami adalah bekas pesakit COVID. Okey. Okey, tengok di sini ada saya sediakan gambar. Ini berlaku pada hujung tahun 2020, memang Disember 2020. Kak Ina pun terkejut sebab saya pun baru lepas jumpa dia tiba-tiba positif. Kak Ani pun memang agak terkejut juga masa tu sebab memang tak sangka boleh positif. Dan benda ni berlarutan sehingga sebulan untuk kami sekeluarga. Bermula dengan jiran mak saya yang positif. Dia baru balik daripada Johor. Dan di rumah mak saya ada 10 orang. Kalau kira memang 10 lah. Ni family abang saya 1, 2, 3, 4. Mak saya, adik saya dan kamilah 4 beranak, saya, suami dan 2 orang anak. Okay. Memang 10-10 ni akhirnya positif. Okay. Berbeza kisah di sini adalah dalam COVID ni dia ada stage. Okay. Berbezanya saya, suami dan anak-anak kami di stage nombor 1. Okay. Abang saya dan family dia kecuali anak-anak, kakak ipar saya yang paling teruk sebab dia di stage yang nombor 3. Kakak ipar dan adik saya yang bongsu ni stage nombor 3 sebab adik saya ni ada gout. Jadi yang mak saya stage nombor 2, abang saya stage nombor 2 termasuk anak-anaknya. Berbeza dekat sini, kami satu keluarga berada di pusat kuarantin sebab kami tak ada apa-apa gejala. Yang lain semua berada di hospital Kuala Nerang.
Sebab diorang semua perlu pantauan yang lebih daripada doktor sebabnya diorang semua ada gejala. Okay, apa yang saya maksudkan dekat sini adalah kami sekeluarga adalah setiap hari kami minum kopi. Setiap hari kami minum kopi. Ini mungkin kita jadikan dia asbab lah. Setiap hari kami minum kopi dan anak saya setiap hari ambil lactoberi. Kebetulan pula masa kejadian ini memang stok satu sebarang stok pun tak ada dengan kami kecuali kopi sahaja. Itu pun kopi kami terpaksa bahagikan berapa orang dalam rumah masa tu. Memang saya ingat lagi saya minta tolong Kak Ani masa tu tapi memang tak sempat sampai barang tu. Tapi yang ada masa tu hanya kopi saja. Jadi kami hanya bergantung pada kopi. Dan alhamdulillah 4 ahli keluarga saya ni memang suami saya, anak-anak diorang, anak saya. Anak saya ni yang kecil ni baru 2 tahun 2 bulan masih dia kena. Dan si abang ni genap 5 tahun. Memang sangat kecil. Ni anak buah saya ni yang paling kecil ni baru setahun 11 bulan. Dan si kakak ni 4 tahun. Okay. Jadi ingat diorang di hospital, kami di pusat kuarantin, tak sama. Jadi apa yang boleh saya cerita kat sini, perbezaan antara keluarga abang saya dan keluarga saya sangat ketara. Jadi sebabnya mungkin dikatakan kami ni pengguna Shuangho. Dan diorang sendiri pun mencari kat masa tu. Masing-masing nak minta, ada kopi tak, ada kopi tak. Saya memang tak ada bawa balik stok. Saya hanya bawa balik untuk minum harian. Okay. Dan dekat rumah mak saya hanya ada Nutri tablet. Sebab mak saya makan Nutri tablet. Yang lain kopi tak minum. Jadi semua orang berebut nak kopi masa tu. Dan kopi hanya ada 1 kotak. Memang kita rasa macam nak bahagi 2 je. Memang 1 mak tu kita bahagi 2. Sebabnya masa tu sangat terkejut dan tak boleh buat apa-apa. Dan sepatutnya hari on the day kita orang tahu jiran tu positif, sepatutnya kami balik ke Selangor. Memang sepatutnya tak ada dah dekat kampung. Okay. Jadi bila semua orang cari kopi, terpaksa bahagilah. Dan akhir sekali kita redalah sebab itu ketentuan Tuhan. Jadi apa yang saya nak katakan, perbezaan itulah berlaku dalam keluarga saya. Okay. Kami satu keluarga memang alhamdulillah hanya stage pertama, hanya saya saja yang hilang deria bau. Yang suami, anak-anak memang tak ada masalah apa-apa. Yang masa kala abang-abang saya ni demam on off, anak je batuk. Kemudian mak saya alhamdulillah tak ada apa-apa sebab mak saya makan tablet, tapi sebabkan mak saya ni darah dia naik, memang dia kena dibawa ke hospital. Jadi perbezaan di situlah nampak paling ketara. Okey, itu yang berlaku baru-baru ni. Dan ini testimoni diri saya sendiri. Pada tahun 2018, masa saya mengandungkan anak saya yang si kecil ni, pada 2018, doktor sahkan dalam saya terdapat juga cyst dan fibroid. Masa tu baru 4 bulan mengandung dan terpaksa follow up di hospital Sungai Buloh. Dan masa saya tanya Kak Ina nak buat macam mana ya Kak Ina. Jadi Kak Ina saja. Saya continue juga makan, masa tu saya tambah makan fiber. Kemudian bila check up 7 bulan, cyst dengan fibroid tu dah daripada 4 cm dah jadi 2.5 cm. Dan doktor decide lepas bersalin barulah tengok balik macam mana keadaannya. Bila bersalin, check up selepas bersalin, hilang. Cyst dengan fibroid tu tak ada dah. Sedangkan saya hanya minum kopi dan juga kopi, soya, lactoberi dan juga fiber. Hilang selepas saya bersalin. Bila check up pada tahun 2019, bulan 9 September, saya dah discharge daripada pakar sebab dah tak ada cyst dengan fibroid tu dah tak ada. Dan alhamdulillah sehingga hari ni 2021 baru-baru ni saya dah buat full check up untuk saya. Memang kolesterol lah tinggi, dia suruh saya jaga. Mungkin banyak duduk kat rumah, dia kata ni tak exercise, banyak makan, jadi kolesterol lah yang naik sikit. Jadi dia suruh jaga kolesterol lah. Jadi itulah
testimoni saya untuk saya share dengan semua, dan saya harap testimoni saya ni sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada semua. Okey. Inilah gambar-gambar kami ketika COVID ya. Semua ahli family saya tak terlepas seorang pun, semua kena swab test. Dan yang positif adalah kami 10 orang lah. Ini saya tak boleh melawat anak saya pun walaupun kami satu floor, sebabnya saya dah discharge, anak saya baru masuk. Okey, sekadar itu sahaja daripada saya. Terima kasih Kak Ina bagi saya peluang dan semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Cikgu Atika. Satu perkongsian yang sangat bermakna untuk kami, di mana Bayu. ya. Kak Ina nak share sikit pasal Cikgu Atika. Sekejap Okey, Tika. Ya. Bila bacaan kolesterol dah tinggi, itu badan memberitahu liver kita kurang sihat. Jadi jangan ambil ringan. Jadi untuk selesaikan masalah kolesterol ni, banyak makan fiber. Sat lagi Cikgu Lee nak cerita pasal fiber. Fiber very good. Okey, Wahyu. Thank you Kak Ina. Okey. Seterusnya testimoni lagi ke? Ya. Ada ke? Terus habiskan testimoni teruslah. Ada tak? Cuba tengok. Siapa lagi next? Ustazah Faizah, ada ke? Ustazah Faizah jaga nak chat. Ada. Macam ada Faizah. Ada Faizah? Ini tak ada nampak nama ni Faizah ni. Ada. Ada. Baik, kalau macam tu kita jemput Ustazah Faizah untuk memberikan testimoni. Dipersilakan. Okay, jap. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Waalaikumsalam. Boleh dengar tak saya? Dengar. Boleh. Okay, Alhamdulillah. Sebab line kat sini kadang tak open okey sangat. Okay, saya Faizah. Okay, ni apa? Saya sebenarnya dah lama jugalah guna produk Xionghu ni. Ni apa? Sejak tahun 2010. Tahun 2010 saya kenal pun daripada Kak Lina lah. Okay, daripada Kak Lina yang kenalkan saya dengan produk Xionghu. Okay, kemudian saya memula tu daripada tahun 2010. Saya cuma kenal kopi saja. Setiap hari memang guna kopi saja, minum kopi saja. Beberapa tahun saya cuma minum kopi. Okay, kemudian yang apa, kalau nak diceritakan tentang healing crisis tu, bila saya mula minum kopi, sebab saya dulu ada masalah eczema saya memang teruk jugalah. Okay, eczema, kemudian ada resedung yang teruk, migraine pun memang teruk. Tahap migraine saya tu memang kalau saya migraine memang saya terpaksa ikat kepala dengan towel good morning lah. Untuk kurangkan saya punya rasa sakit tu. Okay, kemudian yang apa, kemudian bila saya start minum kopi tu, ni apa yang berlaku pada saya ialah setahun semasa saya minum kopi tu saya demam, ya. Boleh kata setiap bulan, boleh kata dalam seminggu tu memang saya akan demam. Okay, setiap minggu saya demam. Kemudian saya akan keluar kahak yang sangat banyak lah. Setahun saya memang demam sampai student saya waktu tu panggil saya cikgu demam. Kemudian kemudian bila minum kopi tu, okay, sebab saya ni ada masalah eczema yang teruk. Kemudian tangan saya memang jadi naik lagi teruk saya punya eczema tu. Keluar lagi banyak. Memang buruklah tangan saya, memang tak cantik langsung. Okay, sebab saya eczema tu memang dah lama daripada saya kecil-kecil lagi. Kemudian paling teruk semasa saya form 3 lah, sangat teruk. Kemudian sampai saya dah kahwin pun dalam saya eczema ni lebih kurang 20 tahun lebih jugalah. Okey, sampailah saya jumpa produk Xionghu ni. Saya cuma minum kopi saja waktu tu, memang tak kenal yang lain, cuma kena kopi saja. Kemudian bila saya minum tu saya jadi lagi teruk.
eczema saya lagi teruk sampai saya sekarang semacam fed up pula. Kemudian bila saya stop minum, eczema saya hilang. Ni apa macam dia tak timbul teruk macam selalu. Jadi saya kata, oh baik saya tak payah minum. Sebab kalau saya minum saya jadi lagi teruk. Lepas tu sebab badan kita dalam tempoh yang agak lama tu dah biasa minum kopi. Jadi bila tak minum kita rasa macam macam tak best pula bila tak minum. Badan kita rasa macam tak best. Jadi minum balik. Bila minum balik eczema tu keluar lagi teruk. Lepas tu kebetulan waktu tu ni apa jumpa dengan Kak Lina. Tanya dia kenapa bila saya ni apa start minum balik apa kopi tu kenapa dia keluar benda tu saya punya eczema tu tempat yang sama. Bila saya stop minum dia hilang. Bila saya minum balik teruk tu pun tempat yang sama. Contohnya dekat saya punya pergelangan tangan, dekat jari, tempat yang sama. Dia bukan timbul tempat lain. Yang sama juga dia keluar. Keluar betul keluar yang teruk. Lepas tu Kak Lina kata selagi tak settle masalah saya tu memang dia akan keluar tempat yang sama jugalah sebab kat situ masalahnya. Jadi saya kuatkan semangat, teruskan juga. Lepas tu Kak Lina kenalkan saya produk Shanghong yang lain macam Lekto, teh. Tapi bila saya start ambil teh, lagi teruk, lagi banyak saya punya eczema tu keluar. Lepas tu saya tekadkan semangat saya tu, saya teruskan pengambilan teh dan juga kopi tu. Alhamdulillah sampai sekarang eczema saya tak timbul lagi dah. Hilang terus macam tu je hilang. Sedangkan saya menanggung eczema saya tu daripada saya kecil lagi sampai sekarang umur saya dah 43. Alhamdulillah kulit saya memang sangat cantik lah, jauh beza daripada dulu. Tak ada langsung tanda-tanda macam saya eczema dulu. Kulit saya pun dah jadi licin, kuku saya pun dah cantik. Dulu kuku saya memang buruk, tak boleh langsung kena sabun. Nak mandi, sampaikan nak guna sabun mandi pun tak boleh. Memang teruk. Kemudian sampai sekarang lah kulit saya alhamdulillah memang dah tak macam dulu langsung lah. Memang tak ada langsung eczemanya. Kulit saya, kuku saya pun dah cantik. Alhamdulillah. Sampai sekarang pun saya teruskan lagi minum kopi, teh dan sebagainya, lekto dan sebagainya. Dan alhamdulillah migraine saya pun yang saya tanggung daripada kecil-kecil tu memang alhamdulillah sampai sekarang tak pernah jadi lagi dah. Dah banyak tahun sangat dah tak jadi. Okay, alhamdulillah sangat. Kemudian cuma resdung saya saja. Sampai sekarang saya masih ada resdung lagi, pagi masih sesama macam tu lah. Okey, cuma apa yang saya ketara saya rasa berbeza tu ialah saya rasa jauh lebih sihat berbanding dulu. Saya rasa jauh lebih sihat berbanding dulu. Saya rasa badan saya bertenaga. Tak macam dulu lah. Dulu saya cepat letih, buat kerja sikit rasa letih. Saya tak macam dulu lagi lah. Okey, alhamdulillah. Kemudian saya juga dulu mengalami masalah cyst. Tak silap saya tahun 2010 saya ada masalah cyst di mana saya buat operate lah buang cyst sebab cyst saya waktu tu dah mangkuk jugalah besarnya. Okey, saya secara tak sengaja dapat tahu apa saya ada cyst sebab saya keguguran 2 kali gugur. Kemudian bila doktor scan tengok rupanya saya ada cyst yang besar dan saya bleeding yang teruk waktu tu. Kemudian saya operate buang saya punya cyst sebab waktu tu saya dah teruk sangat saya punya bleeding. Operate buang cyst saya dan saya juga buang satu sebelah ovari saya. Okey, bezanya bila saya selepas operate tu saya ambil produk Shanghong, proses penyembuhan saya sangat cepat. Dan selepas tu masalah cyst saya tak timbul lagi. Alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah. Okey, dapat dengar tak? Dapat. Boleh dengar dengan jelas. Dapat, okey. Boleh dengar, okey. Saya takut saya cakap seorang je. Dengar kemudian dengar ya. Alhamdulillah. Okey. Kemudian saya dulu pun saya rasa badan saya tak balance. Contohnya macam saya cepat rasa macam goyang-goyang badan saya. Contohnya macam bujang-bujang dulu kan banyak naik bas. Kemudian kalau saya berdiri atas bas tu tak ada tempat nak duduk, saya sangat takut. Sebab bila bas tu bergerak, saya terus rasa macam nak terbalik, rasa nak tumbang. Lepas tu naik eskalator pun sama. Saya memang takut sangat eskalator, macam fobia eskalator tu. Sebab bila eskalator tu bergerak, saya tetap rasa macam nak terbalik, nak tumbang. Memang rasa badan saya tak balance. Kemudian
kalau saya naik atas kerusi pun sama, terus rasa macam nak terjatuh macam tu. Saya rasa badan saya memang tak balance lah. Tapi sejak saya consume ni apa produk Shangho ni, walaupun sekadar saya minum kopi dalam masa beberapa tahun, saya sendiri pun tak sedar, rupanya benda tu hilang macam tu saja. Walaupun contohnya macam saya rasa macam nak escalator tu rasa macam nak tumpah tu, sekarang pun masih ada sikit lagi, tapi saya tak rasa macam dulu. Dulu saya rasa macam takut sangat. Bas bergerak saya takut, benda-benda yang bergerak memang saya takut. Sebab bila saya berada dalam situasi tu, saya terus rasa nak jatuh. Terus rasa macam nak terbalik, nak tumbang. Kemudian selain itu saya juga ada tonsil yang teruk lah. Tonsil saya memang bengkak dua belah setiap bulan. Ya, setiap bulan saya macam tu. Kemudian ni apabila saya punya tonsil tu bengkak setiap bulan, kemudian dia punya bengkak tu dia package sekali dengan bernanah semua. Memang nak bercakap tak boleh. Kita sebab bila mengajar kat sekolah mesti nak bercakap banyak kan. Jadi kita tak boleh nak bercakap, leher pun sakit. Jadi satu masalah pada saya sebab setiap bulan saya jadi macam tu. Lepas tu bila saya pergi jumpa doktor, sebab bila saya bengkak tonsil dan bernanah tu, bukan sekadar kita tak boleh nak makan, tak boleh nak bercakap. Lepas tu bila dia bengkak tu, saya akan demam setiap bulan. Demam tu sampai badan saya jadi menggigil. Mungkin sebab tu kot badan saya jadi macam tak balance lah. Kemudian bila saya jumpa doktor, doktor cakap awak ni memang dah tonsil memang dah teruk sangat dah. Jadi awak kena operate dan buang saja tonsil tu. Sebab dia kata tonsil tu benda 2 biji ni dia kata dia dia kata kalau buang pun tak ada apa. Lepas tu bila saya sembang dengan Kak Lina kata setiap benda yang Allah jadikan dalam badan kita ni semua ada fungsi dia. Tak ada satu pun yang tak ada fungsi. Jadi ni apa baik ni apa kita ikhtiar dulu sebelum ambil keputusan untuk ni apa operate dan buang. Jadi waktu tu saya memang tak kenal lagi lah YK semua saya memang tak kenal lagi. Ni apa just teruskan juga dengan kopi tu. Ni apa kopi waktu tu kopi teh lek tu kot tak salah saya sebab dah lama sangat waktu tu. Dan alhamdulillah nasib baiklah saya tak dengar cakap doktor sedangkan doktor dah siap buat surat dah supaya saya pergi operate. Jadi saya bertahan. Saya tambah lagi dos ni apa minum kopi dan apa teh tu saya buat pekat-pekat macam Lina suruh. Lepas tu alhamdulillah sampai sekarang dah beberapa tahun lah saya tak pernah jadi lagi buka tonsil tu alhamdulillah sampai sekarang. Hilang begitu saja. Demam saya yang setiap bulan saya demam dulu pun sampai sekarang alhamdulillah tak jadi demam lagi dah. Sampai dulu student saya panggil saya cikgu Nambas, cikgu demam sebab setiap bulan saya minum bulan demam. Sampai sekarang alhamdulillah dah banyak tahun dah saya tak jadi lagi benda-benda yang macam tu. Tonsil saya pun hilang. Saya punya bengkak tonsil pun dah tak ada. Migraine saya pun alhamdulillah tak pernah jadi lagi sampai sekarang dah banyak tahun dah. Kemudian eczema saya pun hilang. Kalau boleh nampak lah tangan saya. Kulit saya ni memang dah licin sangat, dah cantik. Alhamdulillah sangatlah. Kuku saya pun dah tak macam dulu. Sekarang dah boleh ni apa basuh pinggan apa semua. Dah boleh mandi dengan selesa, dah boleh basuh pinggan, dah boleh pegang benda-benda yang dulu kan kalau mengajar kan pegang kapur putih tu kan. Kapur tulis tu. Pegang saja, kenapa tudung saya ada darah ni? Rupanya kapur tu dah makan tangan saya. Sampai tahap macam tu saya punya sensitifnya saya punya kulit tu. Sampai kapur putih pun boleh makan, boleh cederakan tangan saya. Macam tu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kulit saya memang dah cantik sangat dah. Alhamdulillah dah tak macam dulu sangat dah. Langsung tak macam dulu lah. Alhamdulillah. Dulu saya nak jumpa parents student saya pun kalau nak tulis apa-apa dekat borang ke apa ke, dia tengok je tangan saya kan sebab tangan saya memang buruk waktu tu. Memang malu sangat. Ada ustaz-ustaz saya pun, abang saya dah tahfiz sebenarnya. Saya semua student kat sini semua lelaki. Lepas tu semua ustaz-ustaz lah kat sini. Jadi saya ni stop mengajar. Kemudian saya lebih pada bahagian pentadbiran lah. Kemudian apabila student lelaki pula tu kan bila tegur ustazah kenapa tangan ni ustazah. Jadi malu kan, rasa malu. Tapi alhamdulillah lepas tu bila saya amal alhamdulillah ya sampai sekarang alhamdulillah sangatlah saya dah tak macam dulu dah, cantik alhamdulillah. Okey, kemudian ni apa selain daripada tu ni apa saya punya cyst saya pun dah hilang, migraine saya pun dah hilang alhamdulillah, eczema saya pun dah hilang dah saya punya kemudian ni apa sampai sekarang dah alhamdulillah keluarga saya pun terutamanya anak-anak saya yang kecil-kecil ni memang tak pernah ambil ubat hospital lagi dah. Sebab diorang ni alhamdulillah sihat, sangat jarang demam ke apa ke sebab mungkin sebab dah selalu ambil lactobacillus apa semua, badan pun jadi lebih kuat. Jadi alhamdulillah sangat jarang demam dan sebagainya dan memang tak ambil ubat
hospital. Kalau demam ke apa ke, just bagi kopi, lektor dan sebagainya. Macam tu saja. Okey, kemudian ni apa selepas itu ni apa student-student saya kat sini pun kalau kata demam pun saya tak bagi Panadol sebab ikutkan undang-undang memang kalau kata student tak sihat tidak dibenarkan bagi Panadol. Satu kesalahan. Jadi kalau dia orang demam pun saya just bagi 2 paket kopi, satu yang pahit, satu yang apa bergula. Saya campur 2 paket tu, bancuh bagi dia orang minum. Okey, kemudian saya cek suhu 2 jam kemudian. Alhamdulillah suhu dia akan turun. Macam tu. Kalau dia lambat turun, saya akan on 2 paket lagi ataupun tambah dengan Lactoberi. Itu je rawatan saya pada diorang. Saya memang tak akan bagi Panadol. Okey. Kalau nak ikutkan produk-produk shampoo yang saya ambil tu memang banyak lah. Daripada kopi, teh, wakil dan semua tu memang saya ambil. Alhamdulillah. Cuma apa yang saya katakan sekarang, bila lama kita dah tengok sendiri dia kepada kita, jadi keyakinan tu memang kuat lah. Jadi kita tak ada fikir lagi nak ubat hospital ke apa ke. Sebab kita apa-apa pun kita yakin dengan dia, kita ambil tu je. Alhamdulillah. Lepas tu apa istiqomah guna dalam tempoh masa yang panjang, InsyaAllah sedar tak sedar benda apa masalah kesihatan kita yang memang dah lama kita lalui tu, sedar tak sedar memang hilang macam tu saja, InsyaAllah. Yang penting kita yakin istiqomah itu je. Okey, saya pun tak nak ambil masa yang lama. Kalau ikutkan banyak lagi lah testimoni yang berlaku pada saya sekeluarga sebab memang dah lama guna daripada 2010 lagi. Okey, saya rasa setakat tu lah kot perkongsian saya untuk kali ini. First time ni, first time saya cakap dalam apa meeting apa Syongko ni. Ni apa itu saja saya. Okey, harap bermanfaat kepada semua lah ya. Okey, terima kasih Kak Lina bagi peluang pada saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah atas perkongsian tersebut. Okey, Ayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minta maaf ya Ustazah, nak tanya sekejap boleh? Ini sebenarnya ini anak akak Kak Asma, ini anak akak punya laptop, so nama dia Haris Aiman. So nak tanya pasal eczema tu, you kena makan, you kena pantang makan ke ataupun tak payah just makan just linsi atau kopi saja? Pantang-pantang makan tak untuk eczema tu? Saya tak dengar sangat apa ya? Kalau untuk eczema tu ada pantang makan tak? Oh, saya dulu memang saya tak boleh makan seafood dulu. Dulu saya memang tak boleh masa-masa saya punya eczema tu teruk. Memang saya ni sebenarnya penggemar seafood. Tapi bila saya tak boleh makan sebab saya ni allergic sangat. Bukan sekadar ni apa nak makan udang ke apa ke. Ni apa benda-benda yang macam ikan yang kata-kata sikit pun saya memang tak boleh makan. Saya dulu memang tak boleh nak makan langsung. Tapi alhamdulillah bila saya ni apa lama minum kopi dan semakin sembuh tu sampai sekarang alhamdulillah semua saya boleh makan. Dulu memang saya tak boleh makan dulu. Walaupun saya seafood memang tak boleh makan dulu. Kalau saya makan memang lagi teruk, lagi gatal. Lagi dia keluar dia punya apa eczema saya tu. Tapi sekarang alhamdulillah saya boleh makan semua. Maksudnya sekarang saya tak pantang lah, saya makan je. Ya, itulah yang nak tahu tu. Terima kasih. Okey, terima kasih. Faizah. Untuk masalah you kata you punya residung tak settle lagi tu. Okey, untuk residung saya masih belum settle. Jadi antara yang boleh tambah baik pengambilan tu banyak ambil soya. Soya, okey. Soya campur kopi. Soya pun saya ada ambil. Saya kopi. Tambahkan sikitlah kuantiti pengambilan tu sebab nanti dia akan keluarlah segala semua kehalan dia tu. Dia dah bersih saluran ENT, insya-Allah residung akan hilang lah. Lepas tu kalau ada tambah linzi lah juga sebab residung ni dia melibatkan sistem pertahanan badan juga. Jadi kita perlu linzi. Kalau selain pada kopi dengan soya tambah linzi. Untuk setakat ni saya kalau kata soya tu ni apa saya shake dengan pollen dengan fiber dengan itu kalau soya. Itu yang set perut lah kan, basic yang pagi-pagi tu. Cuma itu satu paket satu hari. So jadi sebab kita ada masalah
ENT system tu. Jadi tambah maybe 1 atau 2 paket lagi soya tu. Maknanya waktu Faiza ambil kopi, bancu dengan soya. Kopi tu maknanya air biasa Dia lah. better shake dengan kopi lah. Okay. Itu lebih baik lah sebab nak makan soya saja dia macam tawar kan. Kalau nak shake satu set lagi separate boleh. Tapi sebab je. kalau kita nak shake kopi dengan soya, tetap kena guna air biasa, tak boleh air panas. Macam buat set perut tu lah. Macam buat set perut tu. Air Okay. biasa. Tapi kalau nak suam-suam tambahkan air panas. Dia jadi suam. Air panas lepas kita shake Setakat lah. ni saya memang ni Lepas kita dah shake soya dengan kopi tu, tambah air panas untuk dia jadi suam-suam sedap minum. Amalkan maybe mula-mula nak settle masalah ni, buat lebih sikit. Macam tu. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Kak Ina pun baru tahu banyaknya masalah Faiza rupanya. Memang sangat banyak. Lepas tu dulu memang saya selalu letih. Lepas tu sampai sekarang student saya tegur saya, Ustazah ni umur tak padan dengan dengan apa yang dia nampak tu, tak padan umur saya, dia cakap. Sebab kita nampak cerdas kan, macam tu. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah lah. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Assalamualaikum. Okay, Wahyu. Baik, seterusnya kita pergi ke testimoni Cik Syarizan Laili. Ada ke tak ada? Macam tak nampak. Macam tak ada ya? So kita terus ke soya dengan fiber lah. Soya lactoberry dengan fiber. Okay. WM Siti Haslin. Baik, saya persilakan speaker pertama kita iaitu WM Puan Siti Haslin dengan topiknya berkenaan lactoberry dan juga fiber. Dipersilakan. Amai duduk belakang lah. Nampak tak? Kak Ina yang kena share. Nampak? Okay, nampak. Dapat selesai. Dah habis, selesai lah. Kejap. Selesai je. Macam mana? Nak balik kita dah remove lagi. Sakilah banyak. Kena tengok daripada first. Ni terus ni boleh? Tak boleh? Screen. Sekejap Okay. Mana share? Tu. Okay, slideshow. Untuk blok ni. Lepas tu yang ada dot tu hilangkan. Nampak tak? Nampak. Nampak. Jadi macam makcik ada tu. Ni letak di atas ni Kak. Ni. Sekejap, teknikal lagi ada. Tak ada pembantu jenuh lah kami.